nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan nazir masjid ini, timbalan nazir, para AJK, tuan imam, muazzin, sesiapa sahaja yang berkhidmat bagi mengimarahkan salah sebuah masjid yang ada di bumi Malaysia ini. Alhamdulillah, kita hari ini berada pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada keutamaan hari Jumaat, tetapi bukan saya nak kupas mengenai hari Jumaat. Di sana adanya keutamaan masjid-masjid. Kalau kita kata masjid Kampung Rincing Hulu ini merupakan sebuah masjid yang didirikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita nak bicarakan di sini ialah sebuah masjid yang kedua dibina di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni entah yang ke berapa ribu, entah ratus ribu, entah juta seluruh dunia ni, kita tak pasti. Tapi yang tersenarai dalam hadis yang sahih, Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Yang pertama adalah Kaabah, Masjidil Haram, dan tempoh pembinaan antara dua masjid adalah selama 40 tahun. Nabi Ibrahim bina Masjidil Haram dulu, Kaabah dulu, baru diikuti dengan Masjidil Aqsa. Itu sebagai, saya kata, muqaddimah kita nak bicarakan hari ini dengan kesempatan masa yang ada dalam 10 minit lebih kurang. Jadi kenapa kita bicarakan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa dia bukan sahaja dibina oleh Nabi Ibrahim AS, masjid kedua, malah Masjidil Aqsa itu sendiri nama dia terdapat dalam Al-Quran. Masjidil Haram terdapat dalam Al-Quran. Masjid-masjid lain sebut secara umumlah masajid, rumah-rumah Allah, tempat-tempat sujud. Nama-nama yang masjid lain adalah nama yang diberikan oleh manusia, oleh masyarakat setempat, oleh pimpinan. Ada masjid yang disandar kepada nama sultan, ada yang disandar kepada nama tempat, ada yang disandar kepada nama-nama yang baik, nama-nama baik, nama-nama sahabat dan sebagainya. Tetapi Masjidil Aqsa adalah masjid yang nama dia terdapat Al-Quran, Al-Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, bermakna Masjidil Haram disebut dalam Al-Quran, ilal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa juga disebut dalam Al-Quran. Sebagaimana kita orang Islam ni, nama kita disebut oleh Allah, malah Allah yang namakan kita sebagai Muslim. Kita kena ingat, nama kita Muhammad ke, nama kita Ali ke, nama kita, itu nama-nama yang diberikan oleh mungkin mak ayah kita, mungkin atuk kita, mungkin nenek kita beri nama kita sekian-sekian. Tetapi nama saya sebagai Muslim, tuan-tuan sebagai Muslim, orang Islam di luar sana sebagai Muslim, nama itu Allah yang bagi. Itu nama yang terpilih, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kamu sekalian orang Islam. Bermakna nama kita Muslim, orang Islam, Allah bagi, bukan sebarangan. Min qablu, sebelum sebelum Al-Quran diturunkan, dah nama Muslim. Bermakna umat-umat Nabi dahulu pun nama Muslim belaka. Wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Quran ini juga nama kita Muslim.
tanpa kira sempadan mana kita ada, sama ada sempadan geografi atau sempadan masa. Orang yang beriman dengan utusan Allah, sama ada Rasul terdahulu ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama kita adalah sama. Kita adalah Muslim. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada para Rasul. Itu tentang kita. Bahawa nama kita Allah yang bagi sebagai Muslim. Begitu juga yang kita nak bicarakan ialah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Sambung menyambung, diurus, ditadbir, menjadi kiblat oleh para Rasul selepas Nabi Ibrahim AS. Para Rasul mereka sembahyang menghadap pada Baitul Maqdis. Itu secara berterusan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun awalnya Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau saya katakan, saya andaikan kalau Kaabah katakan 4 segi, contoh purata itu, Nabi akan solat di mana dia menghadap Kaabah dari sudut yang mana Kaabah itu setentang dengan Masjid Al-Aqsa. Bermakna solat Nabi Muhammad ni dua-dua. Kita kata Masjid Al-Aqsa sana, dia menghadap ujung ni, jadi dua-dua menghadap. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Mekah, dia ambil sudut yang setentang. Bermakna dia tak binaan pertama yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan merupakan kiblat merupakan binaan rumah ibadah yang pertama dalam Islam, di Kaabah, dia juga menghadap. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kiblat para anbiya yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu boleh terjadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perkara itu tak boleh laksanakan lagi. Sebab apa? Madinah dia di tengah-tengah, bukan tengah tepat tapi kita kata di antara Makkah, Masjidil Haram nak ke Baitul Maqdis. Jadi Madinah dia dalam pertengahan jalan. Kita bertahu masa Nabi Isra' dan Mi'raj, daripada waktu Nabi daripada Mekah bersama Jibril Mikail, dia singgah di Madinah untuk salat sunat dan terus perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Bermakna dia Madinah di tengah perjalanan. Jadi kalau di tengah antara Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Madinah di tengah, apa yang Nabi lakukan ketika mana di Mekah tak boleh laksanakan lagi di Madinah. Sama ada pilih menghadap Kaabah atau pilih menghadap Masjid Al-Aqsa. Di tengah-tengah dia tak boleh buat dua. Kalau di Mekah dia boleh buat lagi. Jadi Nabi ini bila tidak ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepatuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak buat pandai-pandai. Nabi laksanakan bersanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi Allah tak arahkan Nabi menghadap ke Kaabah, Nabi tak menghadap pandai-pandai. Bukan Nabi buat pandai-pandai, Nabi lakukan perkara ini dengan arahan Allah. Jadi lebih kurang setahun setengah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis setelah hijrah, baru diizinkan menghadap ke Kaabah. Saya tak baca ayat-ayat Al-Quran tu, kena kupas masa yang ringkas. Saya sebut poin sahaja. Jadi setelah lebih kurang setahun setengah baru Nabi diizinkan menghadap ke Kaabah. Jadi dan kekal sampai ke hari ini, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira di mana mereka berada, di udara ke di mana mereka menghadap ke Kaabah ataupun kita panggil jihah arah Kaabah. Jadi dia beza, kenapa dia ada beza istilah dalam fiqh. Arah Kaabah dengan ain Kaabah. Ada beza tu. Istilah dalam fiqh dia, kalau ain Kaabah ni kalau kita berada di Masjidil Haram, makna dada kita mesti tepat setepat-tepatnya dengan Kaabah, tak boleh melancong lah, sebab dia Kaabah di depan mata. Tapi kita di luar Kaabah, mana nampak Kaabah. Jadi kita gunalah panduan yang ada, dengan kompas yang ada, dengan ukuran yang ada, dengan hisab yang ada. Kita menghadap ke arah mana? Ke arah Kaabah. Kita tak tahu adakah tepat tak tepat. Itu di luar, kita kata apabila kita berada di luar. Ini perbahasan fiqh lah. Antara ain Kaabah dengan jihah
arah Kaabah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadi dah 2 poin saya sebut. Kalau tuan-tuan secara walaupun saya tak sebut poin 1, poin 2, secara langsung saya sebut bahawa Masjid Al-Aqsa nama dia terdapat Al-Quran. Masjid Al-Aqsa merupakan binaan pertama, binaan kedua yang dibina oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat ibadat. 40 tahun tempoh selepas Nabi Ibrahim bina Kaabah. Dan Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat yang awal sebelum Nabi SAW menghadap ke Kaabah secara total. Itu beberapa poin yang saya sebut. Saya juga nak sebut poin bahawa Masjid Al-Aqsa, saya kena ringkas, dia merupakan dari segi kelebihan masjid yang ketiga, walaupun dia bina yang kedua. Dari segi kedudukan masjid, ranking masjid dia ada ranking ketiga, iaitu selepas Masjid Nabawi. Walaupun Masjid Nabawi dibina pada zaman Nabi SAW, tapi dia telah dinaik tarafkan dalam syariah sebagai masjid kedua. Jadi Masjid Al-Aqsa dia di ranking ketiga. Itu kita kena faham. Dan Masjidil Haram terletak di tanah haram. Masjid Nabawi terletak di tanah haram Madinah. Tetapi dari segi kita kena faham juga, Masjid Al-Aqsa bukan tanah haram. Dia beza supaya kita faham. Dua ni tanah haram. Mekah dalam tanah haram. Dia oleh kerana kita tu dari segi pemerintah dia mesti orang Islam je masuk. Madinah pun tanah haram. Tapi tidak pada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kita panggil tanah suci, dia beza. Al-Ardul Muqaddas, dia beza tu. Tanah haram dia ada kehormatan yang lebih tinggi nak bandingkan dengan Masjid Al-Aqsa. Tetapi dia tetap ranking ketiga dan ada kelebihan 500 kali ganda ibadah di sana. Jauh nak banding dengan masjid-masjid lain. Dan dia adalah tempat kelahiran ramai para anbiya dan ramai para anbiya di bumi khas kita itu, di Palestin. Dan kalau dengan masa yang nanti saya tak sempat lah tu. Kalau tuan-tuan baca surah At-Tin, semua hafal, adik-adik kita berhafaz surah At-Tin, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi bumi yang menumbuhkan pohon-pohon tin, di mana? Dan demi bumi yang menumbuhkan pohon-pohon zaitun, itu tak lain tak bukan adalah bumi Syam, dan pusat yang paling subur pohon tin dan zaitun adalah di Palestin. Wa hadzal wat-tin waz-zaitun wa turi sin, dan demi gunung Tur Sinai, di mana? Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan demi bumi yang aman ini, Mekah. Jadi apa kaitan? Mesir adalah tempat dakwah Nabi Musa AS, Tur Sinai. Palestin tempat lahirnya Nabi Isa AS, dan situ tempat aktiviti dakwah Nabi Isa selain pada aktiviti dakwah para anbiya yang terdahulu lagi. Mekah adalah tempat lahir Nabi Muhammad SAW dan tempat bermulanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam surah At-Tin dia telah menggabungkan tiga pula. Dakwah Nabi Musa AS, dakwah Nabi Isa AS, dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya sebut secara cepat dengan masa yang ada. Baik, kita dah tahu kedudukan ada banyak, baik dalam hadis, baik dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan saya sebut dalam isu Palestin, saya ambil masa 2 minit. Dalam isu Palestin ni, walaupun dia dapat dekat Islam, dijajah balik, dapat balik, dijajahkan hari ini, dijajah oleh Yahudi. Kita sebagai penganut Islam, pengikut Rasulullah SAW, kita yakin seyakin-yakinnya bersandarkan Al-Quran. Tapi saya tak sempat nak bentang ayat semua sekali hari ini. Dan juga bersandarkan hadis yang sahih, kita yakin seyakin-yakinnya bahawa Masjid Al-Aqsa akan dapat balik ke tangan kita. Bila? Bukan persoalan. Hadis sebut ada. Kita akan dapat, Al-Quran pun ada, boleh baca surah Isra, dan telah dibuat pelbagai kajian PhD dan sebagainya tentang ayat berkenaan kemenangan kita. Yang penting menang, akhir kita akan menang. Apa tugas kita? Kita nak hari ini kemenangan yang akan dicapai, tak tahulah 10 tahun 20 tahun akan datang, atau lebih pada itu, biar ada sikit sebanyak daripada kita. Mungkin daripada doa kita, mungkin daripada keuangan kita,
Mungkin daripada penulisan kita, orang yang adik-adik yang minat menulis, tulis, bakar ke semangat. Kena ingat adik-adik yang bawah umur, tuan-tuan, 22 tak silap saya 23 atau 25 orang dibunuh oleh Israel dalam masa tahun lepas saja, tahun lepas 2022. Anak bukan budak bawah umur 20 orang lebih dibunuh dalam masa setahun. Dia tembak begitu aja. Itu saya sebut kanak-kanak, yang dewasa tak usah katalah. Gadis apa, kanak-kanak, statistik tutup tahun 2022 dengan bilangan 20 orang lebih dibunuh. Ni kanak-kanak. Jadi peranan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dalam semua hal, kanak-kanaknya dan sebagainya. Jadi poin yang ada tu tak sempat saya nak terangkan lebih lagi. Mungkinlah kalau ada peluang masa akan datang kita bertemu kembali, dan semoga kita mainlah peranan masing-masing, sebab Allah sangat sayang, sangat suka orang yang berjuang di jalan Allah secara tersusun. Ka'annahum bunyanun marsus, macam satu binaan. Masjid ni ada binaan, ada tiang, ada dinding, ada semua sekali. Masjid tak ada bina tanpa ada tiang, tanpa ada. Jadi semua apa yang dah ada ni semua ada kepentingan. Mungkin kita orang bawah lantai pun ada nilai. Mungkin yang tak nampak, yang duduk dalam tanah failing, dialah menguatkan masjid. Maksudnya akar umbi pun diambil kira dan kelebihan untuk kita membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak kira lah, sebab Allah suka kita ni secara tersusun. Yang jadi atap lah, engineer lah, yang dia jadi doktor lah, yang jadi pimpinan lah, yang boleh menulis. Semua sekali kita berperanan dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kerja ada jaminan menang. Kita pasti menang. Tak tahu zaman kita atau zaman anak cucu kita, tapi yang pasti menang. Dan kita nak kemenangan kelak ada saham daripada kita, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi bekalan akhirat kita. Ada sahabat lah, kalau kita boleh bercakap, saya boleh bercakap, saya bukan ada hati pun, boleh bercakap, saya bercakap untuk hal ini. Saya bukan kata kerja resmi Perdana Palestin, saya di USAID, pesara USAID, tapi saya ada sikit sebanyak ilmu kita sumbangkan. Tuan-tuan boleh menulis, yang ada duit, yang boleh doa, adik-adik doa, boleh doa, tak ada masalah. Gunakan apa yang ada pada kita. Yang penting kita bersama dengan perjuangan untuk mengembalikan bumi Palestin ke tangan umat Islam. Jadi saya rasa cukup suatu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.